أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan kami, berikanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bersama Ustazah Nur Hasmizah binti Abdul Hamid, guru pelajaran akhlak dan sirah anda. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, Ustazah minta anak-anak berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan selesa. Juga diharap anak-anak boleh menanda menggunakan pen berwarna, tak kisah warna apa sekalipun, isi-isi penting yang Ustazah akan paparkan, yang Ustazah akan tunjukkan di dalam buku Nota Pintar Akhlak Sirah supaya mudah untuk awak ulang kaji. Baiklah, mari kita sama-sama lihat gambar yang Ustazah akan tunjukkan. Baiklah, gambar apa tu? Okay, suasana di tanah perkuburan. Kan? Okey. Rasa-rasa kita nak belajar tentang apa ya? Ya, kita akan belajar tentang menziarahi kubur. Berkaitan dengan menziarahi kubur. Baiklah. Okey. Yang pertama, doa menziarahi kubur. Okey. Kita sama-sama baca dan sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Kita ulang semula. Ya, doa menziarahi kubur. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Maksudnya, kesejahteraan ke atasmu, wahai ahli kubur, di kalangan orang-orang beriman, dan kami sesungguhnya insya-Allah akan menemui kamu. Kita ulang semula. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Okey. Itu adalah doa menziarahi kubur. Okey, dapat ya anak-anak? Dah tanda ya? Okey, kemudian kita masuk kepada poin adab menziarahi kubur. Adab menziarahi kubur ada banyak. Tapi saya akan sebutkan 3 yang untuk awak mudah ingat. Okey, yang pendek. Okey? Yang pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, menutup aurat lelaki dari pusat hingga ke lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Memakai pakaian yang longgar, tidak jarang, itu maksudnya menutup aurat. Baiklah. Yang kedua, adab menziarahi yang kedua ialah tidak melangkah di atas kubur. Tidak melangkah di atas kubur. Bila masuk ke tanah perkuburan, kita kena berjalan tu sambil pandang bawah. Maksudnya pandang jalan awak tu. Jangan main jalan je sebab kita risau ada tanah perkuburan yang kuburnya agak tidak teratur sikit sebab kubur lama. Takut kita terlangkah. Okay? Kemudian yang ketiga ialah menjaga kebersihan tanah kubur. Rumput, kita cabut. Ya? Maksudnya rumput yang bukan rumput yang cantik yang memang orang tanam tu tak. Bukan. Ini rumput yang lalang-lalang ke. Ya? Ataupun sampah. Itu kita kena jaga bersihannya. Okay? Ini adalah adab menziarahi kubur. Okay, ada lagi adab, antaranya ialah menyiram ataupun merenjis kubur yang diziarahi dengan air. Bukan air Milo ya, bukan air teh. Air pahit tu. Okey.
Ustazah sebut saja tau yang Ustazah tunjukkan ni adalah 3 yang pendek. Okey, isi yang pendek supaya awak ingat. Okey, Ustazah sebutkan lagi satu lagi poin yang Ustazah nak sebut. Tapi awak tak perlu tanda pun tak apa, iaitu untuk awak tahu saja menyiram atau merenjis kubur yang diziarahi dengan air. Apa tujuan untuk kita siram air kubur tu? Ya, bukan untuk arwah ataupun yang meninggal, orang yang meninggal itu minum ke tak? Bukan. Okey, tujuannya ialah pertama, supaya tanah elok. Okey, kalau baru dikebumikan, kita siram supaya tanah tu cantik, mendak elok macam tu ya. Tidak bersepah. Okay, kemudian supaya tanah tidak berdebu. Okay, bila tanah kering, dia akan berdebu. Sebab itulah kita siram tanah tu, siram kubur. Okay, yang ketiga, supaya tumbuh-tumbuhan atau pokok yang ditanam di tanah perkuburan tanah perkuburan itu subur, hidup. Sebab setiap hidupan akan berzikir kepada Allah dan memberi manfaat kepada arwah ya, yang meninggal tu. Okay? Baiklah, itu adalah adab menziarahi kubur. Baiklah, kita masuk kepada kelebihan, fadilat, manfaat menziarahi tanah perkuburan. Apa kelebihan dia? Yang pertama, dapat mengambil pengajaran. Ya, dapat mengambil pengajaran. Yang kedua, meringankan kesedihan. Kesedihan siapa? Keluarga si mati mungkin, keluarga arwah. Kita dapat sama-sama sokong dia. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa insaf. Sebab Rasulullah kata, sebab antara manfaat ataupun manfaat kita menziarahi kubur supaya memberi kita rasa kita insaf semula, rasa sedar apa yang kita dah lakukan. Okey, ingat supaya kita ingat mati. Okey, setiap yang hidup pasti akan mati. Okey, ini adalah kelebihan menziarahi kubur. Okey, dapat mengambil pengajaran, meringankan kesedihan, juga menimbulkan rasa insaf dalam diri kita. Okay, kemudian, kita masuk kepada akibat kesan buruk kalau kita tidak beradab ketika menziarahi kubur. Apa kesan buruk dia? Ya, akibat itu adalah kesan buruk. Yang pertama, dimurkai oleh Allah dan Rasul. Dimurkai itu apa? Allah marah, Rasul tak sayang. Itu maksudnya. Ya. Yang kedua, leka daripada ingat Allah. Dah kita buat tak baik, maksudnya tu apa? Kita dah jadi lalai dah, tak ingat Allah dah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mendapat dosa. Ya. Akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur tu. Yang pertama, kita ulang semula ni, dimurkai oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, leka daripada ingat Allah. Yang ketiga, mendapat dosa. Baiklah, anak-anak, kita teruskan perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Apa perkara-perkara yang tidak boleh kita buat ketika kita ziarah kubur? Ada banyak. Antaranya adalah berlari-lari dan bergurau senda di perkuburan. Tak manis orang tengok. Macam kita ni tak menghormati, ya? Tidak menghormati keluarga arwah, tidak menghormati kawasan perkuburan tu, tak baik. Ya? Kemudian, yang kedua, meratap, memekik dan memukul-mukul diri. Dah sedih sangat, contoh ahli keluarga kita meninggal. Kita sedih sangat. Kita tak perlu untuk meratap, menangis-nangis kat kubur tu. Ya, sebab apa? Sebab tidak memberi apa-apa manfaat pun pada arwah, pada yang meninggal, orang yang meninggal tu. Lebih baik kita mendoakan kepada arwah, mendoakan arwah supaya
ditempatkan ke dalam syurga bersama orang-orang yang soleh. Kalau kita meratap, memekik, menangis-nangis, berguling-guling kat kubur tu, tak beri apa-apa manfaat pun. Okey? Yang ketiga, merokok di kawasan perkuburan. Okey, sekarang kalau sekarang tak boleh merokok di tempat makan. Jangan ingat kat kubur tak kena boleh merokok. Tak, merokok juga tak boleh di kawasan perkuburan. Okey, kita kena hormat ya. Okay. Itu adalah perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Saya ulang semula. Berlari-lari dan bergurau senda di perkuburan. Yang kedua, meratap, memekik dan memukul-mukul diri. Dan yang ketiga, merokok di kawasan perkuburan. Ingat, bukan kat kedai makan je tak boleh merokok. Kat tanah perkuburan pun tak boleh merokok ya. Baiklah. Anak-anak, mari kita ulang semula isi-isi penting supaya awak lebih ingat. Okey? Okay, pertama, doa menziarahi kubur. Mari kita sama-sama baca dan sebut. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Maksudnya, kesejahteraan ke atasmu, wahai ahli kubur, di kalangan orang-orang beriman, dan kami sesungguhnya, insya-Allah akan menemui kamu. Seterusnya, adab menziarahi kubur. Yang pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Bukan kat kubur saja kena tutup aurat. Kat mana-mana pun kena tutup aurat, ya. Yang kedua, tidak melangkah di atas kubur. Yang ketiga, menjaga kebersihan tanah perkuburan. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan kelebihan ataupun fadilat menziarahi kubur. Yang pertama, dapat mengambil pengajaran. Bukan untuk kita heboh-hebohkan keburukan, bukan. Supaya kita dapat mengambil pengajaran. Yang kedua, meringankan kesedihan. Yang ketiga, menimbulkan rasa insaf. Baiklah, kesan buruk apabila tidak beradab ketika menziarahi kubur. Yang pertama, dimurkai oleh Allah dan Rasul. Allah tak sayang, Rasul pun tak sayang. Yang kedua, leka daripada ingat Allah. Yang ketiga, mendapat dosa. Baiklah. Perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Baiklah, yang pertama, berlari-lari dan bergurau senda di perkuburan. Yang kedua, meratap, memekik dan memukul-mukul diri. Dan yang ketiga, merokok di kawasan perkuburan. Okay, ada satu lagi poin yang saya suka nak baca, saya ingatkan. Baiklah, apa dia perkara yang dilarang yang ada antaranya? Okay. Membalut batu nisan dengan kain. Kadang-kadang kita nampak kan orang ikat batu nisan dengan kain putih lah, kain kuning lah. Okay. Itu tidak tak boleh. Okay, sebab dia menyerupai perbuatan orang-orang jahiliah. Okay, jadi kita jangan buat. Ya? Anak-anak. Okay, sebelum kita menghabiskan pembelajaran kita pada hari ini, suka untuk Ustazah ingatkan supaya awak membaca, menyebut berulang-ulang. Ulang kaji pelajaran yang awak dah belajar. Okay? Dan jangan lupa tolong tandakan buku nota pintar tu isi-isi penting dia ya. Tanda isi penting saja dengan pen berwarna. Okey? Baiklah. Jaga diri, jaga mak ayah, jaga solat, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.